Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amzan Nazari, nombor matrik 191945, merupakan pelajar tahun akhir BSNM. Okay, baik, insyaAllah. Jadi apa yang saya akan buat hari ini, yang video apa? Okay, dekat tengah saya ada satu produk makanan. Maybe para penonton boleh lihat. Ya, maybe nampak lah kot. Kalau orang situ kan. Okay, baik. Mayonnaise. Okay. Jadi akan saya nak buat review makanan. Hari ini saya nak buat satu video berkaitan dengan undang-undang makanan. Okey. Tak biasa kalau saya buat seorang diri. Jadi saya akan menjemput rakan saya, iaitu saudara Arsyad, untuk menemani saya pada malam ini, pada hari ini. Dipersilakan Arsyad. Terima kasih saudara Hamzah. Lalu maybe saudara Arsyad boleh memperkenalkan diri kepada viewers kita. Saya Muhammad Arsyad Ismail, bernombor matrik 202-210, Bachelor Seni Bina Landscape. Pelajar Seni Bina Landscape. Yes, Pelajar tahun 2. Ya. Ya, baik. Jadi selalu Arsyad guna mayonnaise makan dengan apa? Mayonnaise selalu macam makan dengan apa? Saya selalu untuk kebiasaan lah, naga, burger dan sebagainya tu lah. Dan sebagainya. Okey, baik. Selalu biasa makan dengan mayonnaise kan? Alhamdulillah. Okay, jadi kalau Arsyad nak beli mayonnaise selalunya, apa yang Arsyad tengok? Tengok harga ke, tengok jenama ke? Macam ni dekat saya ada jenama saji. Ya, paling penting bagi saya first adalah saya akan melihat kepada harga. Sebab saya melihat kepada Nampaklah saudara Arsyad kita seorang yang berkira-kira. Bukan. Jadi sebab saya dapat melihat mayonis ni kalau nak dibandingkan dengan sos biasa, dia lain lah harga dia tu. Tak apa. Itu bukan kita punya topik pada hari ini. Okey, insyaAllah. Jadi hari ini saya akan terangkan sedikit lah kepada saudara Arsyad berkaitan dengan undang-undang makanan. Bukan ada undang-undang jalan raya saja, makanan pun kita ada undang-undang. So saya akan terangkanlah sedikit berkaitan dengan Food Regulation 1985 dan Food Act 1983. Okey. So seperti tadi yang saya tunjukkan, dekat tangan saya ada produk mayonnaise daripada Saji. Okey, ini kalau dekat tangan saya ni produk mayonnaise dalam botol kaca lah, dalam botol kaca. Dia ada lagi lah beberapa dalam pack, dalam botol dan sebagainya. Okey. So kalau dalam Food Regulation 1985, kalau boleh tengok dekat nanti kalau Arsyad boleh search lah dekat internet, Food Regulation 1985, dekat section dekat nombor 345. Wih. Ada dia khaskan berkaitan dengan mayonnaise. Dalam undang-undang makanan yang Dalam undang-undang makanan. Ya. Mayonis ni memang bukan yang Biasa-biasa. Dia ada dalam undang-undang makanan. Okey. So dalam 345 ada ni lah, 345/1 dan 345/2. Dalam tu dia dah tetapkanlah, dia dah define ataupun menyatakan macam mana sepatutnya mayonnaise itu. Okey, kalau kita dapat tengok dalam 345/1, dia menyatakan mayonnaise perlulah mengandungi campuran daripada minyak sayuran, telur, ataupun dengan campuran dengan inilah cuka, ataupun citrus fruit, ataupun mana satulah. Okey, tu yang untuk 345/1, dan dalam tu pun dia ada nyatakan dalam mayonnaise sepatutnya perlu mengandungi tidak kurang daripada 65% minyak sayuran. Okey, so untuk 345/2 pula, dia menyatakan tadi dah mengatakan ciri-ciri untuk mayonnaise. Dalam 345/2, dia katakan dalam mayonnaise maybe lah, dia kata mungkin juga mengandungi preservatif ataupun mengandungi flavoring. Maksudnya maybe dia nak buat mayonnaise perisa ayam, lah ayam. Maybe perisa cheese ke, dia buat macam tu lah. Dia nak upgrade lah. Dia nak upgrade, dia nak buat biasa kan, dia kata biasa. dia nak maybe lah kata mengandungi, maybe juga mengandungi kalsium, sodium, ethyl adenamide, tetra, cetate. Panjang nama. Panjang nama dia, saya nak sebut payah. Okey, baik.
Tu dalam Food Regulation nombor 85 berkaitan dengan mayonis. Jadi kita akan bergerak kepada Food Act 1983. Okay. Selalunya Food Act ni dia berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang maybe dilakukan oleh pembuat makanan ataupun pengilang makanan lah, itu lebih kurang. Okey, jadi dalam Food Act ni saya akan ambil beberapa section saja. Dalam 13A berkaitan dengan 13A berkaitan dengan makanan yang tak sesuai dimakan oleh manusia. Dalam ni ada berkaitan 13-1 dan 13A-2. Okey, dalam 13A-1 dia menyatakan sesiapa yang prepare, menyediakan ataupun menjual makanan yang dalam tu ada mengandungi bahan yang tak sesuai dimakan oleh manusia. Jadi dia akan dikenakan apa? Dia akan dikenakan denda tak lebih daripada RM30,000 ataupun penjara tak lebih daripada 5 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Okey. Dalam 13A-2 pula macam ni Acap boleh tengok dalam packaging kan. Okey. Katakanlah dalam 13.2 ni dia menjual makanan yang packaging rosak. Botol kaca ni pecah ataupun dah terbuka dia punya penutup. Okey, kalau dia jual juga itu satu kesalahan lah, dan dia akan dikenakan denda tak lebih pada RM30,000 dan penjara tak lebih pada 5 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Okey. Untuk 13B pula, 13B berkaitan dengan adulterated food. Maksudnya produk makanan yang melanggar undang-undang dan melanggar peraturan-peraturan undang makanan lah. Okey. Contohnya dia mengandungi bahan-bahan yang tak dibenarkan dalam Food Act. Contoh dia mengandungi preservatif yang dilarang dan sebagainya lah. Ataupun dia punya produk makanan tu tak comply ataupun tak mengikut standard dalam Food Act. Ataupun adalah lagi beberapa kesalahan yang maksudnya dalam Food Act tu dia melanggar. Jadi dia boleh dikenakan hukuman denda tak melebihi RM20,000 ataupun penjara tak lebih pada 5 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Okey, selalunya produk makanan mesti ada label kan. Okey, labeling. Last kali saya akan bercerita berkaitan dengan label lah. Okey, dalam section 15 labeling not comply with standard of food. Maksudnya dia punya label ni tak menepati standard makanan tersebut. Contoh ni mayonis. Tadi pada awal ni kita dah bercakap tentang mayonis, mana mayonis perlulah mengandungi minyak sayuran, mengandungi telur, mengandungi cuka, dan minyak dalam mayonis perlulah mengandungi sekurang-kurangnya 65%. Tapi sesiapa yang buat produk makanan tapi dia tak mengikut ciri-ciri mayonis, tu boleh jatuh dalam kesalahan ni lah, labeling not comply with standard of food. Dia akan dikenakan denda tak lebih pada 3 tahun ataupun dia akan dikenakan penjara tak lebih pada 3 tahun ataupun dikenakan denda ataupun kedua-duanya sekali. Dan yang terakhir section 16 berkaitan dengan labeling yang salah. Labeling yang salah ni maksudnya contohnya dalam ni kan, dalam mayonis sepatutnya ada kacang tetapi dia tak label kacang. Tu antara labeling yang salah lah. Ataupun dalam ni tak ada vitamin A tapi dia tulis kat label ada vitamin A. Tu antara labeling yang salah lah. Dia tak mengikut seperti apa yang ada dalam produk ni. Kalau tu dia akan dikenakan penjara tak lebih pada 3 tahun ataupun dikenakan denda ataupun kedua-duanya sekali. Itulah sedikit tentang Food Act. Jadi takat itu sahaja video daripada kami berdua. Terima kasih Saudara Arsyad sudi menemani saya pada malam ini. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.